بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merapatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk kita bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Peperangan Uhud yang ditaja oleh grup Infaq Masjid Darsa 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati para penaja kita, didekatkan mereka dengan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada kemurkaannya, dimudahkan urusan mereka di dunia, urusan mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Peperangan Uhud dinamakan Peperangan Uhud kerana peperangan ini berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi ataupun berdempetkan dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud ni ialah satu bukit yang jaraknya dengan Madinah dalam 5 km. Salah Sayyidina Muhammad. Dinamakan Uhud sebab dia duduk seorang-seorang. Bukit Madinah ni dia bersambung-sambung. Tapi Bukit Uhud ni dia duduk bersendirian. Kalau tengok daripada jauh, dia warna merah. Dan dia terasin daripada bukit-bukit Madinah yang lain. Bukit Uhud ni Nabi pernah sebut dalam satu hadis, hadza Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Ni Bukit Uhud ni kami kasih pada dia, dia kasih pada kami. Ini Bukit Uhud ni dia kasih pada kami, kami kasih pada dia. Satu masa Nabi kita SAW naik Bukit Uhud. Nabi naik ketika itu, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman naik Bukit Uhud. Tiba-tiba bila Nabi telah duduk di atas Bukit Uhud, tiba-tiba Bukit Uhud ni goncang. Bergoncang seolah seperti gempa bumi.
Nabi pada ketika itu, Nabi mentakkan kakinya di atas bukit Uhud. Nabi kata, "Hei Uhud, diam. Hantar tak siapa atas kami ni? Hantar tak siapa di atas hang ni? Atas hang ni Siddiq wa syahidan." Atas hang ni ialah Siddiq, iaitu makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua syahidan, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Jadi sejak daripada itu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman mengimpikan mereka berdarjah syuhada. Sebab Nabi dah memberi jaminan. Maka akhirnya subhanallah, Sayyidina Umar dibunuh ketika mana dia sedang nak periksa ataupun nak menyamakan saf sembahyang. Ketika itu dia dibunuh, ditikam. Kemudian Sayyidina Osman pun ditikam pada saat dia jadi khalifah. Subhanallah, maka tu Bukit Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada 7 Syawal untuk mengikut sebahagian daripada kalangan ulama, dan untuk pendapat yang lain mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Perang Uhud ni berlaku pada tahun 3 Hijrah. Selepas tahun berlaku Perang Badar. Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Perang Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Perang Uhud ni ialah perang yang berpaksi kepada balas dendam Quraisy terhadap umat Islam di atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Nabi kita SAW sebelum berlaku perang, Nabi kita mesyuarat. Kita nak perang dalam kota Madinah ataupun kita nak perang di luar kota Madinah. Nabi kita SAW lebih condong berperang dalam kota Madinah, mempertahankan kota. Tapi di kalangan anak-anak muda yang mereka tak terlibat hadir dalam perang Badar, mereka bersemangat. Jadi mereka kata, "Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana kalau kita perang di luar kota Madinah?" Dan banyak yang minta untuk perang di luar kota Madinah. Nabi SAW, walaupun Nabi dah ada pendirian, tapi Nabi tak pakai kuasa veto. Nabi menerima pandangan daripada para sahabat sebab Nabi minta pandangan. Dan Nabi SAW, bila Nabi minta pandangan, berarti Nabi bermusyawarah. Di ketika itu, oleh kerana banyak yang nak perang di luar kota Madinah, maka Nabi kata, baik, kita perang di luar kota Madinah. Itu sifat Rasulullah. Jadi, daripada sini dapat kita faham bahawa mesyuarat ialah sesuatu yang penting. Sehingga dalam Quran Allah memuji Rasulullah dan orang Islam. Allah sebut, wa amruhum syura bainahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni, urusan mereka semua mereka mesyuarat. Allah puji Rasulullah, Allah puji orang Islam. Wa amruhum syura bainahum. Mereka, semua urusan mereka mesyuarat, kata Allah. Dalam satu ayat yang lain, Allah sebut, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu arahan Allah. Wa syawirhum fil amri. Kata Allah, wahai Muhammad, mesyuaratlah kamu dengan mereka dalam suatu urusan yang penting. Fa idza azamta, bila kamu telah berazam, fatawakkal 'ala Allah. Yang pertama, Allah suruh Nabi kita mesyuarat, tu Nabi tak tinggal mesyuarat. Nabi sentiasa bermesyuarat. Paling kurang Nabi akan tanya pendapat seorang sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke. Nabi tak pernah buat tindakan seorang-seorang. Mesti Nabi akan tanya pendapat. Jadi tanya pendapat dia panggil mesyuarat. Bila kamu dah ada keputusan, fa idza azamta, bila dah ada keputusan, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah, serah pada Allah. Sebab kita tak tahu keputusan. Faham? Yang akan berlaku tu macam mana? Tak tahu. Jadi tak tahu tu serah pada Allah. Kamu dah ada keputusan, kamu dah ada azam,
Lepas tu serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita ada pandangan, tiba-tiba orang bagi pandangan yang lain, kita pun pakai pandangan orang lain. Tiba-tiba akhir daripada urusan tu hak kita betul. Tak boleh kata tu lah apa tak pakai aku. Tak boleh kata haram, dosa. Baik. Sebenarnya apa yang Allah tetap tu dah baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mesyuarat ada berkat. Dalam satu hadis Nabi kita sebut ma nadima man istakhara, ma nadima man istashara, wa ma khasira man istakhara. Nabi sebut tidak menyesal orang yang bermesyuarat dan tidak rugi orang yang beristikharah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dalam tindakan kita mesti pakai dua perkara ni. Yang pertama mesyuarat, yang kedua istikharah. Mesyuarat kita dengan orang, istikharah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita nak buat satu keputusan, kita mungkin bertanya pendapat orang. Pendapat antum macam mana? Pendapat entah macam mana? Orang bagi pandangan. Lepas tu kita ada dua pandangan. Hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Lepas tu kita sembahyang sunat istikharah. Minta Allah pilih mana di antara dua betul. Dan sebab itu satu orang Islam dia akan sentiasa menentukan yang terbaik dalam apa keputusan, sebab dia bermesyuarat dan sebab dia beristikharah. Maka subhanallah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bergeraklah tentera Islam daripada Madinah menuju ke Uhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Uhud ada strategi Rasulullah. Jadi kalau umat Islam pergi ke Uhud, jadi kafir Quraisy pun akan pergi ke Uhud. Jadi macam siapkan perangkap. Jadi mereka duduk di Mekah. Mereka mai 3,000 orang. 200 orang berkuda. 300 orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik unta. Dan lebihnya jalan kaki. 3,000 orang daripada Mekah. Sementara Nabi SAW mempersiapkan 1,000 orang tentera. Tapi yang sempat sampai di Badar, yang sempat sampai di Uhud 700. 300 itu patah balik. Sebabnya peranan yang dimainkan oleh ketua munafiqin Abdullah bin Ubay. Dia cucuk lepas tu dia kata Musallallahu Sayyidina Muhammad, dia tanam. Dia cucuk lepas tu dia timbulkan tashkik, menimbulkan keraguan, akhirnya 300 patah balik. Jadi yang sampai ke Uhud hanyalah 700 orang saja. Dan Nabi sampai dulu. Dalam 700 itu 50 orang tentera mana. Nabi suruh lepas tu duduk atas bukit. Bukit tu dia panggil Jabal Rumah. Bukit pemanah. Dia duduk depan gunung ataupun bukit Uhud. Jadi pada ketika itu Nabi letak apa 70 orang. Nabi kata jangan tinggal bukit ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan apa sekalipun jangan tinggal bukit ni. Sekalipun kamu akan disambar oleh burung yang besar. Jangan tinggal, kata Rasulullah. Akhirnya subhanallah, maka tetaplah 70 orang atas bukit. Bila tentera Uhud, tentera Quraisy sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi berlakulah pertempuran di medan Uhud. Dalam medan peperangan Uhud ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Quraisy kalah pada peringkat awal. Dalam beberapa saatnya kalah.
Kalah tu pasal apa? Sebab peranan yang dimainkan oleh pemanah-pemanah di atas bukit Uhud. Di atas bukit Jabal Ruwah. Macam ni lah. Jadi bila perang ni, perang ni dia kena fokus. Jadi mereka ni kena bertetap dengan had berperang ni di bawah bukit. Tapi mereka duk risau nak kat sana. Had duk pegang panahnya dulu. Jadi, had duk pegang panah tu, jadi mereka ni risau. Quraisy dia risau tu. Mereka tu pemanah tepat. Soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya fokus hilang. Bila fokus hilang, kalah wah. Soalan. Sebab tu kita ni kena fokus. Kalau kita fokus, kita tak berjaya. Dan apa perkara pun kena fokus. Ngaji kena bagi tumpuan, mengajak kena bagi tumpuan, kerja apa pun kena bagi hati, barulah kita berjaya. Kalau berserak hati, kita akan gagal. Akhirnya kalah. Tentera Quraisy. Kalah lari. Malam saya terlalu di Musalla di satu video yang saya tengok boxing. Satu orang peninju ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak pernah tengok lagi video macam tu. Satu orang bertinju menumbuk ni, kalau lari keliling apa panggil? Gelanggang. Teruk sangat no. Orang lebih kurang buat macam tu kan, nak tumbuk kita jangan tumbuk macam tu kan. Ni lari. Jadi itulah yang berlaku kepada tentera Quraisy. Bila mana dah kalah soalan Sayyidina Muhammad, mereka tinggal semua. Tinggal dengan pedang, dengan baju besi. Nak lari mana boleh lari dengan baju besi, tak larat. Dia kena buang baju besi. Baju besi tu berat tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Dengan apa topi-topi perang apa semua tu, semua buang, lari. Mana begitu cepatnya kalah dan begitu takut mereka pada mati. Hanya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dengan apa-apa semua tinggal habis. Jadi bila dah senyap sunyi bukan lari tu, masalah Sayyidina Muhammad. Ketika tu yang duduk atas bukit Jabal Rumah kata, kita menang dah, takbir. Menang dah tu bukan setakat takbir, turun daripada bukit yang Nabi tak bagi turun tu. Bila turun tu 40 orang, tinggal 10 orang lah. 10 orang dia kata, hai turun, jangan turun. Nabi tak bagi. Tapi mereka ni tak peduli lah. Yang orang dia kata jangan turun, mereka nampak tu. Sebab perang ni dia ada rampasan perang. Sebab tu perang ni, harta ghanimah ni di antara harta yang paling halal sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat sebelum kita tak boleh makan harta rampasan perang. Jadi kalau perang, umat sebelum kita, bila perang dah tamat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dihimpun, dilungguk sampai menggunung harta rampasan perang ni, tak boleh ambil, tak boleh makan, tak boleh bawa balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu mereka tunggu apa? Mereka tunggu api dari langit datang menyambak harta rampasan perang tu dan makan semua. Umat yang sebelum kita. Tapi umat Muhammad dalam syariat Muhammad SAW, harta rampasan perang di antara harta yang paling halal sekali. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi bukan boleh ambil ikut suka macam tu. Dia kena himpun harta rampasan perang tu Sayyidina dengan senjatanya, dengan handsetnya, dengan telefonnya, apa semua yang pentinggal tu kena himpun. Lepas tu kemudian akan dibagi-bagi. Hang dapat apa. 1/5 untuk Allah dan Rasul. Itu untuk kegunaan umat Islam secara umum. Hal lain boleh diberi pada prajurit-prajurit. Sahabat Sayyidina Muhammad. Subhanallah, pakat turun. Bila turun dengan 10 orang tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka dia keluar kata, hai, jangan turun. Tapi tak peduli. Akhirnya, tindakan
Mereka turun daripada bukit, diperhatikan oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, dia ialah ketua perang. Dia orang Quraisy. Waktu perang tu berlaku, 200 orang yang dipimpin oleh dia ni, dia pun tengok yang perang berlaku. Mereka dah atas kuda semua dah. Mereka tengok yang perang berlaku. Mereka nak ambil kesempatan di mana mereka nak celah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia turun daripada bukit, Khalid langsung cepat otak dia tangkap. Keliling bukit, ambil tempat atas bukit. Akhirnya, dia buat pusingan bukit tu, jabar rumah tu, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya, naik atas bukit, membunuh 10-10 orang tu, lepas tu selesai di bawah tu. Ada kutik-kutik tu. Tu yang jadi kalah dalam perang Uhud. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak berlaku perang Uhud, kata Sayyidina Abu Bakar, aku sangka semua orang ikhlas. Faham tak? Bila berlaku perang Uhud dan jadi macam tu, kata Sayyidina Abu Bakar, baru aku tahu ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas. Itu kita penting. Mana? Niat tu kerana Allah ya, dunia tak ada. Belajar di dunia ini, hidup tanpa ada kepentingan sendiri, kepentingan peribadi. Semua kepentingan Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Berniaga sampai jadi jutawan. Nak buat apa duit banyak? Semua nak tinggal belakang. Bukan boleh masuk kubur. Kecuali duit itu ditransfer ke akhirat. Dalam bentuk sedekah, infak, jariah dan sebagainya. Baru berguna. Maknanya kalau duit banyak, habiskan untuk Allah dan Rasul. Hak diri sendiri sikit lah nak makan. Bukan nak makan sampai 10 pinggan sehari. Sekali makan pun sepinggan sikit lah. Bukan sepinggan bok, lepas tu sepinggan bok lagi pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak buat koleksi kereta-kereta mewah pun, bukan boleh masuk kubur semua. Bukan nak naik kereta tu setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni naik Bentley. Esok naik kereta Jaguar. Sahadat Sayyidina Muhammad. Esok naik Ferrari. Ataupun sehari tu takkan nak keluar sampai 10 kali. Hari ni keluar kereta ni. Hari ni keluar kereta ni. Bukan. Ni jam ni naik kereta ni. Jam ni naik kereta ni. Tak kot. Salah Sayyidina Muhammad. Tu pun kalau orang bawa tak syok. Faham tak? Kalau orang bawa, orang yang belagak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak belagak juga. Jadi, kalau macam tu, kegunaan Allah bagi kekayaan ialah untuk umat. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, kalah. Kalah ni kalah teruk. Tentera Islam 70 orang syahid. Tentera Quraisy sikit ya, 23 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang paling tragis, Sayyidina Hamzah gugur. Sayyidina Hamzah ni dia gugur sebab sebab dia ditombak curi oleh seseorang yang bernama Wahsy. Wahsy ni dia ialah hamba kepada Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ni isteri kepada Abu Sufyan bin Harb. Salah Sayyidina Abu Sufyan yang dulu ni dalam perang Uhud, dia nak balik harta rampasan perang. Dia yang balik harta perniagaan daripada Syam. Sampai tengah jalan, Nabi keluar dengan sahabat-sahabatnya nak tawan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kafilah dagang ni, sebab nak ambil rampasan tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab mereka balik barangan daripada Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barangan tu ialah barangan sahabat-sahabat Nabi yang dirampas di Mekah. Mereka ambil barang tu, mereka buat berniaga, buat modal dia. Jadi umat Islam nak ambil hak mereka ya. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi oleh kerana bijaknya Abu Sufyan ni, dia tak terus jalan tu, dia
ambil jalan pantai, dapat selamat. Balik daripada Syam, sampai di Mekah, masalah Sayyidina Muhammad, dia angkat tentera, mai perang di Badar. Jadi perang Badar, Abu Sufyan juga. Jadi subhanallah, maka berlaku perang Uhud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah sebagai suatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, balas dendam Quraisy kepada umat Islam yang mereka tewas dalam perang Badar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hindun ni, ayahnya Utbah tu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dalam perang Badar. Dia ram, dia dendam, tak apa. Jadi dia upah Wahsy ni, masalah Sayyidina Muhammad, untuk bunuh Hamzah. Kalau hang dapat bunuh Hamzah, aku merdekakan hang. Dan dapat duit sekian-sekian bayaran. Ini dipanggil pembunuh upahan. Akhirnya subhanallah, daripada dia cari dalam perang Uhud tu, dia cari mana Hamzah, mana Hamzah, mana Hamzah. Tengok-tengok Hamzah, baling tombak masalah Sayyidina Muhammad, kena rusuk Sayyidina Hamzah. Maka gugurlah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Hamzah ni bukan sebarangan disebut dengan Asadullah, singa Allah. Maknanya lawan dengan dia ni tak ada siapa yang payah, tak ada siapa yang akan mampu untuk kalahkan. Dia sentiasa menang. Mana orang yang sangat hebat bermain pedang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bila kalah umat Islam ni, Sayyidina Hamzah ni dan para syuhada ni, mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka dikebumikan dalam satu lahat, dalam satu liang lahat. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hamzah, dia dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ni sepupu Nabi. Jadi satu kubur dua orang. Hal lain beberapa orang dikuburkan dalam satu kubur. Sayyidina Muhammad. Bila perang tu tamat, Hindun ni dia cari Hamzah. Mana Hamzah? Dia dendam yang sangat dahsyat, hebat. Jumpa Hamzah, langsung dia tebuk dada Hamzah masalah Sayyidina Muhammad, dan dia tebuk ni, dia korek, dia tarik jantung Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dia gigit, dia nak telan. Tapi Allah tak izin, dia terpaksa meluahkan balik yang dia nak telan. Hindun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perang ni yang tragisnya sebab melukakan Rasulullah. Quraisy ni, masalah Sayyidina Muhammad, mereka sempat korek lubang. Jadi subhanallah, jadi Nabi kita sallallahu, bila perang tu dah bercempur, dah berkecamuk, masalah Sayyidina Muhammad dan umat Islam pun dah tewas. Tinggal lagi sakit baki yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, mereka baling pula dengan batu. Jadi bila baling dengan batu tu, masalah Sayyidina Muhammad, di antara seketui batu terkena Nabi, menyebabkan Nabi jatuh dalam lubang. Pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ketika itu, topi besi Nabi, batu yang baling tu, pecah. Sayyidina. Jadi, topi besi Nabi tu pecah. Dan pecah ni di antara sekeping ataupun sebatang besi Sayyidina Muhammad tertucuk ke dalam pipi Rasulullah. Ada seorang sahabat bernama, kalau tak salah ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malik bin Sinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia ni, bila tertucuk ni, jadi nak cabut keluar besi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tertucuk dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia tak sanggup, dia nak tarik
besi itu sehingga Nabi kita sakit. Jadi dia pegang, dia tokak dengan gigi dia, Musa Sayyidina Muhammad, dia tarik keluar, 2 gigi dia patah. Musa Sayyidina Muhammad. Demi untuk Rasulullah. Dan subhanallah, dan mereka kira nak bunuh Nabi ya. Dan Nabi jatuh dalam lubang tu, Musa Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, Musa Sayyidina Muhammad, dia duduk nak bagi Nabi naik. Jadi dialah yang tolak yang tunjai bagi Nabi naik, dan Sayyidina Ali tarik Nabi daripada lubang. Sayyidina Muhammad. Ketika tu Nabi naik, lepas ligan Rasulullah. 10 orang sahabat Nabi, Sayyidina Muhammad, yang mengelilingi Rasulullah. Nah, jadi benting, Jangan sampai panah-panah, jangan sampai batu-batu, dan jangan sampai tombak-tombak kena Rasulullah. Ada 2 orang sahabat Nabi, yang pertama seorang sahabat namanya Simak, seorang sahabat namanya Abu Dujana. Sayyidina Muhammad. Mereka ni tahan belakang. Sayyidina Ali pegang anak panah, cover dengan panah. Sayyidina Muhammad. Jadi Abu Dujana dan Simak ni, Sayyidina Muhammad, mereka pegang Nabi, jangan sampai panah kena Nabi, dia panah kena mereka. Maknanya apa? Berceracak anak panah atas belakang mereka. Dalam semua tu, 10 orang tu, hanya beberapa orang saja yang selamat, hal lain gugur di kaki Rasulullah. Syahid di kaki Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Dan bila jatuh seorang, Nabi kata wajabas, wajib masuk syurga. Jatuh seorang gugur, wajib dah masuk syurga. Jadi subhanallah, last kali subhanallah, jadi seorang sahabat Nabi bernama Talhah ibnu Ubaidillah. Sampai dia seorang ya, Sayyidina Muhammad. Yang Sayyidina Ali cover Nabi dengan panah. Dia ni subhanallah berdepan dengan semua tu. Hak nak dapat dengan Rasulullah tu. Sampai habis putus tangan-tangan dia. Sampai dia tetak jari, dia tetak tangan dia, dan dia luka parah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah dahsyatnya perang Uhud. Dan Nabi kita SAW sendiri hati pacak dengan besi pacak dalam pipi, masuk ke dalam mulut Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad. Lagi satu, gigi Nabi kita SAW retak sebab kena batu. Bayangkan, ni bukan penumbuk, ni batu. Baling batu kena pipi Nabi, retak gigi Nabi kita SAW. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Sehinggalah Sayyidina Ali berjaya bawa Nabi SAW, Ibnu Mas'ud, papa Rasulullah, naik ke satu gua. Hari ini Saudi dah buh pagar Sayyidina Muhammad, dan dah palam dah gua tu. Dalam beberapa tahun lepas, masih lagi orang boleh naik masuk gua tu. Pengalaman sahabat kami, Ustaz Aminuddin, Syekh Aminuddin, dia cerita, masuk tu wangi. Bekas darah Nabi yang tumpah Sayyidina Muhammad 1400 tahun dulu, masih semerbak mewangi. Subhanallah, itulah perang Uhud, Sayyidina Muhammad, yang menjadi pengajaran yang begitu hebat kepada umat Islam. Yang pertama sekali, patuh perintah pimpinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Patuh perintah pimpinan. Di hari ini, subhanallah, kita duduk dalam keadaan yang sangat kritikal. Bila mana pejuang-pejuang Islam sudah rapuh wala dan keyakinan kepada kepimpinan. Maka semua orang menganggap dia boleh beristihad ataupun mampu beristihad sendiri. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka inilah satu yang sangat bahaya kepada sebuah gerakan Islam. Kalau kita tak puas hati dengan gerakan Islam ni, kita buat lain gerakan Islam.
pasti dah tak menang. Pasti takkan menang sebab pecah masalah Sayyidina Muhammad. Yang nak bersama, yang nak menangnya kalau masalah Sayyidina Muhammad, kalau konsisten istiqamah dengan satu jemaah. Kita kata jemaah tu salah, tak betul. Masalah Sayyidina kita tak betul. Buat lain, nak dia apa? Dua. Musuh satu. Kita pecah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab tu kaedahnya kita kena sabar dengan pemimpin. Kita kena sabar dengan kepimpinan. Lepas tu kami ditanam dulu waktu budak-budak. Jemaah ni walaupun buruk, tapi inilah yang terbaik yang ada. Salah Sayyidina. Walaupun tak upaya elok sangatlah, tapi inilah jemaah Islam yang ada. Salah Sayyidina Muhammad. Kita kena buat baru, adakah kita akan buat lebih baik daripada hak sedia ada? Belum tentu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, pertahankan jemaah yang ada. Nanti orang kafir akut dengan itu. Bila kita pecah, tentulah kita tak akan menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi inilah yang sedang dimainkan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam. Jadi subhanallah, maka kalau ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih daripada Islam, tapi lebih lagi kepentingan diri kita sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka yang bakal ditempuh oleh kita adalah kegagalan dalam perjuangan. Dan sedang kita nak ialah penyatuan dan kesatuan dalam kita meletakkan Islam di tempat yang tertinggi. Saya ingat setakat itu dulu, insyaAllah soalan saya nak untuk sedikit maklumat berkenaan dengan perang Uhud. Perang ni hebatnya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk umat Islam. Dengan Allah sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala tahinu fi ibtigha'il qawm. Satu ayat Allah sebut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzan. Jangan rasa lemah, jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tu ialah yang duduk di tempat tertinggi kalau kamu benar-benar orang beriman. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memujuk umat Islam ala Sayyidina Muhammad, dan sesungguhnya ia menjadi suatu ujian yang Allah timpakan untuk melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong dalam pengakuannya beriman. Seperti mana yang Allah sebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah kata, apakah manusia akan dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji orang yang sebelum mereka. Ketika itu, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahulah Allah siapa yang benar-benar benar dan siapa yang dusta dalam pengakuannya. Baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Terima kasih kepada Guru Infak 18 yang menaja majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masalah Sayyidina Muhammad sentiasa melimpahkan Guru Infak 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah yang berkekalan kepada mereka, insya-Allah. Allah jadikan anak cucu mereka orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, pejuang Islam, para ulama yang akan mempertahan membela Islam di akhir zaman ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua untuk mati di jalannya dan sanggup hidup di dalam sebarang nasib dalam hidup demi untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.